Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan ajar subjek pendidikan kesihatan tahun 5 yang bertajuk Kitaran Haid bersama-sama dengan Cikgu Syafiq. Okey, kita akan lihat dahulu standard kandungan. 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Okey, seterusnya standard pembelajaran. 1.1.3 Mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid. 1.1.4 Menjana idea kepentingan mengira kitaran haid. Okey, seterusnya kitaran haid, yang bermaksud tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Itu maksud kitaran haid. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Okey, seterusnya kita ada 4 fasa kitaran haid. Kita lihat yang pertama, fasa kedatangan haid. Seterusnya, fasa pembaikan. Seterusnya, fasa yang ketiga, fasa subur. Dan seterusnya, fasa prahaid. Dan seterusnya dia akan berulang-ulang. Dia akan ke fasa kedatangan haid semula. Lihat slide ini. Okey, tolong beri tumpuan sedikit dengan slide ini. Pertama, kita akan tengok contoh kitaran haid bagi Lisa, ialah 28 hari. Okey, kita lihat. Kamu boleh lihat di sini. Okey, hari pertama hingga hari ke-28 kita ada 4 fasa, iaitu fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa subur dan fasa pra-haid. Okey, kita akan teruskan lagi. Hari pertama haid dikira apabila Lisa mula mengalami haid. Biasanya haid akan berlaku atau datang selama lebih kurang 7 hari. Kamu boleh tengok dalam ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah fasa kedatangan haid. Okey, seterusnya. Selepas itu, Lisa akan memasuki fasa pembaikan. Okey, tengok. Fasa pembaikan. Hari ke-8 hingga ke-11. Kemudian fasa subur, hari ke-12 hingga hari ke-17. Okey, pada hari ke-14 ini adalah yang sesuai sangat untuk subur sekali. Seterusnya, fasa prahaid, iaitu dari hari ke-18 hingga hari ke-28. Okey, ketiga-tiga fasa ini akan mengambil masa selama 21 hari. Maksud cikgu, fasa pembaikan, fasa subur dan fasa prahaid. Ini mengambil masa selama 21 hari. Okey, seterusnya informasi. Ini informasi. Okey, tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Secara purata, kitaran haid akan berlaku selama 28 hari. Ini sumber daripada www.myhealth.gov.my. Capaian pada Ogos 2020. Maksudnya di sini, kitaran haid ini berlaku bagi seorang wanita itu adalah berbeza-beza. Ada yang 28 hari, ada yang 25 hari, ada yang lebih daripada itu pun ada. Okey, seterusnya kita akan lihat kepentingan mengira kitaran haid. Okey, pertama, dapat mengesan masalah kesihatan dan merujuk doktor sekiranya pertama, kitaran haid terlalu cepat atau terlalu lambat dari tempoh kebiasaan. Okey, kalau kita lihat kitaran haid berlaku terlalu cepat kan, dalam masa 2 minggu, 14 hari datang pula haid yang baru. Kita perlu jumpa dengan doktor. Kalau terlalu lambat sangat pun 2 bulan tak datang haid lagi, kita boleh jumpa dengan doktor.
Seterusnya, tempoh kedatangan haid yang melebihi 15 hari. Ini kamu datang, bagi seorang perempuan datang haid, keluar darah itu selama 15 hari berturut-turut, tak berhenti. Kamu perlu berjumpa dengan doktor, takut ada masalah. Okey, kemudian haid tidak berlaku. Kalau haid tak berlaku, kena jumpa juga dengan doktor untuk kita tahu apa masalah dalaman kita. Kita tak tahu, jadi kena jumpa dengan doktor. Seterusnya, yang kedua, dapat merancang kehamilan selepas perkahwinan. Pentingnya kita kira kitaran haid ni, kita boleh tahu waktu kita subur, bila waktu kita subur, kita boleh kira kan. Okey, akhir sekali latihan. Okey, soalan pertama, apakah maksud kitaran haid? Soalan kedua, senaraikan 4 fasa kitaran haid. Soalan ketiga, secara purata, berapakah hari kitaran haid bagi seorang perempuan? Dan soalan terakhir, apakah kepentingan mengira kitaran haid? Sila jawab dalam buku latihan. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.